Salam sejahtera, anda sedang menuntut pantau agenda reformasi. Sudah tentu untuk waktu ini kita nak memberi fokus tumpuan kepada diskusi pasca pilihan raya negeri 6 negeri memilih. Tetapi untuk waktu ini saya nak kongsikan kepada anda laporan berita mengenai Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mana mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu bagi penggal kedua di Istana Syarkiah di Cendering, Kuala Terengganu hari ini. Ahmad Samsuri, 53 tahun yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Ru Rendang, melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan Sultan Terengganu, Sultan Mirzah Zainal Abidin pada 3.18 petang. Turut berangkat pada istiadat pensytiaran pelantikan Menteri Besar dan melafaz sumpah jawatan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri itu yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan dan Tengku Muhammad Muaz Sultan Mizan Zainal Abidin. Laporan lanjut akan kami bawakan khususnya platform astrooni.com dan juga Bulutin Awani yang seterusnya. Baik. Dan seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, untuk waktu ini kita nak memberi fokus khususnya untuk kita berbincang dan juga berdiskusi khususnya melihat kepada pasca pilihan raya negeri 6 negeri memilih. Dan semalam gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih yang mana dalam satu kenyataan memaklumkan dan juga menyeru kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perikatan Nasional yang mana diseru untuk mengutamakan negara selepas pilihan raya di 6 buah negeri yang mana berakhir pada 12 Ogos yang lalu. Gabungan pilihan raya bersih dan adil ataupun disebut sebagai bersih dalam satu kenyataan yang mana mengatakan sudah tiba masanya untuk kerajaan dan juga pembangkang kembali ke meja perundingan bagi membentuk perjanjian damai yang memanfaatkan kedua-dua pihak dan juga rakyat. Jelas bersih politiking yang tiada berkesudahan menyebabkan tumpuan kerajaan beralih daripada melaksanakan tugas sebenar. Malah ia turut mengecewakan sebahagian besar rakyat yang mahu meneruskan cabaran hidup seharian. Isu 3R iaitu Raja, Agama dan Bangsa yang sering diputarkan telah menegangkan hubungan antar kaum, mengancam keharmonian serta kedamaian negara. Selain itu, Bersih berpandangan tindakan menolak keputusan pilihan raya dan sentiasa ingin mengubah kerajaan di pertengahan penggal disifatkan menghina kehendak rakyat dalam sistem demokrasi berparlimen dan sangat tidak bertanggungjawab. Bersih berkata Perdana Menteri juga perlu membuktikan kelayakan beliau untuk terima mandat diberikan rakyat dan gabungannya untuk mentadbir baki penggal selama 4 tahun 4 bulan lagi. Dalam masa sama, Bersih menggesa Perdana Menteri memimpin dengan melaksanakan janji melawan korupsi yang sistemik dan reformasi institusi yang akan meletakkan asas kepada tata kelola yang lebih baik. Baik, kalau boleh untuk waktu ini saya nak bersama dengan Fakrul Razi Rashid. Fakrul Razi adalah penjelidik kanan Merdeka Center. Assalamualaikum Fakrul Razi. Waalaikumsalam. Mungkin sebagai pendahuluan respon kepada kenyataan yang dikeluarkan Bersih pada Isnin iaitu yang mana menyeru bukan sahaja pada kerajaan perpaduan tetapi bagi semua parti politik termasuklah gabungan Parti Perikatan Nasional untuk bersama-sama untuk menyertai ataupun untuk melihat kepada perjanjian damai selepas pada pasca pilihan raya negeri dan apa keperluan mendesak apabila kita bercakap tentang perjanjian damai ataupun gejatan politik untuk waktu ini. Semestinya apa yang telah ditawarkan ataupun kenyataan dikeluarkan Bersih itu adalah satu saya lihat satu perkara yang agak baik untuk meredakan ketegangan dan persepsi yang saya rasa agak keterlaluan dalam pilihan raya negeri pada 12 Ogos lalu. Kalau kita lihat selepas daripada pilihan raya negeri ini terdapat beberapa persepsi ataupun konotasi daripada segelintir pihak yang memainkan isu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, untuk menukar kerajaan negeri sekalipun pun juga ada. Dan saya fikir apa yang telah dinyatakan oleh Bersih ini adalah satu perdamaian yang perlu dipandang oleh pihak kerajaan perpaduan di peringkat pusat dan pembangkang PAS dan Perikatan Nasional itu sendiri. Dan kalau kita lihat perbincangan tentang MOU persefahaman ini bukanlah pada hari ini saja berlaku, tetapi selepas PRU 15 sekalipun kita telah membincangkan bagaimana kerajaan perpaduan yang walaupun hari ini membentuk 148 kursi di Dewan Rakyat perlu memberi kerjasama dengan pihak pembangkang daripada Perikatan Nasional dan PAS. Dan saya rasa terdapat beberapa perbincangan daripada masyarakat sivil, daripada ahli parlimen itu sendiri dan pemimpin kerajaan yang mahu setiap agenda reformasi ini direalisasikan dengan segera untuk memastikan ada kestabilan politik dan kemakmuran negara dari segi ekonomi itu sendiri. Kerana perubahan institusi ini perlu
ditokong pada hari ini disebabkan oleh kita mahukan kestabilan politik yang lebih kukuh untuk melaksanakan ekonomi itu sendiri. Bagi saya, kerajaan perpaduan ini mempunyai banyak lagi peluang kerana baru saja bertapak 8 bulan di Putrajaya dan mereka juga mempunyai ekonomi, perancangan ekonomi seperti ekonomi madani memperkasakan rakyat yang harus diberikan sokongan bukan sekadar di pihak kerajaan saja tetapi perlukan sokongan bipartisan supaya pelaksanaan ini dapat dilaksana dan dirancang begitu rapi dalam tempoh satu penggal ini. Fakhur Razi, sebelum kita nak melihat satu persatu 10 agenda ataupun 10 reformasi institusi yang disebutkan dalam kenyataan yang dikeluarkan Bersih, mungkin saya nak melihat kepada apa yang disebutkan Bersih dalam kenyataan yang sama, yang mana Bersih menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana memimpin dengan melaksanakan janji untuk melawan korupsi yang sistemik dan juga melaksanakan reformasi institusi yang meletakkan asas kepada tata kelola yang lebih baik dan juga untuk accountability dan juga kestabilan. Walaupun disebutkan Fakhur Razi, kerajaan perpaduan yang dibina selepas pilihan raya umum ke-15 baru sahaja memasuki 8 tahun, belum lagi masuk dalam tahun, belum lagi melepasi tahun pertamanya, tetapi dalam 8 bulan ini sudah tentu pemerhati dan juga rakyat secara masyarakat luasnya menantikan dan juga mengharapkan janji reformasi yang pernah dilaungkan sebelum ini dilaksanakan secepat mungkin. Mungkin pada hemat Fakhur Razi sendiri, ini bukan soal baru sahaja ataupun perlukan lebih banyak masa, tetapi apa yang dijanjikan perlu dilaksanakan secepat mungkin. Sedikit daripada Fakhur Razi. Ya, bagi saya perlu dilaksanakan dengan segera, tetapi kita perlu realistik bahawasanya setiap pindaan ataupun reformasi yang ingin dijalankan ini bukan sekadar perlu mendapat engagement di dalam kerajaan ataupun di dalam parlimen, tetapi perlukan engagement daripada rakyat itu sendiri. Kerana kalau kita lihat pada hari ini dinamik perubahan politik ataupun perubahan semasa dengan cabaran-cabaran pada masa akan datang ini perlu diambil kira dalam setiap reformasi itu sendiri. Dan ia tidak bolehlah dilihat reformasi ini terasing dengan persepsi rakyat. Kalau kita melihat untuk memeteras rasuah, mungkin dari segi naratif kerajaan begitu tegas tetapi masih tidak dapat dirasai oleh masyarakat dan ini perlukan kerjasama dan engagement yang saya rasa perlu mengambil masa yang berpatutan, perlu mengambil kira setiap pandangan sudut pandang beberapa pihak yang seharusnya memberi satu kelebihan apabila sesuatu reformasi itu dapat dilancarkan ataupun dapat dilaksanakan dengan segera. Tetapi apa yang saya ingin sentuh adalah bukan sekadar kerajaan perpaduan dan kerjasama di Pertaisian Perbankan di peringkat pusat. Tetapi hari ini reformasi yang ditekankan dalam kenyataan Bersih itu juga perlu bersangkut paut dengan pentadbiran kerajaan negeri. Kerana kalau kita lihat selepas PRN 15 pada 12 Ogos lalu, terdapat beberapa unsur juga untuk menggoncang ataupun menjejaskan kestabilan politik di peringkat negeri. Dan di peringkat negeri ini juga terdapat banyak lagi reformasi institusi yang perlu dijalankan dalam pelaksanaan tadbir urus yang cekap, dalam memastikan Dewan Undangan Negeri itu berfungsi dalam melaksanakan check and balance dan sebagainya. Jadi saya fikir ini adalah satu kenyataan yang baik dan perlu digarap oleh kerajaan negeri juga untuk memastikan kerajaan perpaduan ataupun mana-mana kerajaan yang ditubuhkan di peringkat negeri itu stabil dari sudut politik dan ekonominya agar rakyat dapat merasakan ini adalah satu perkara yang memberi kemakmuran kepada kehidupan mereka untuk tempoh jangka panjang ataupun tempoh sepenggal itu sendiri. Fakhur Razi tadi ada menyebut tentang beberapa hari selepas tak sampai seminggu pasca seusainya pilihan raya negeri 6 negeri memilih ini, ada gerakan ataupun ada suara-suara untuk menyeru ataupun untuk melihat kepada perlunya perubahan kerajaan negeri, malah tidak keterlaluan ada desakan yang melihat kepada perlunya gabungan parti-parti, khususnya parti-parti politik Melayu untuk mengubah ataupun merubah kedudukan di peringkat persekutuan. Mungkin pada waktu ini kita bercerita tentang iktibar dan juga pengajaran selepas kita melihat pada pilihan raya negeri 6 negeri memilih ini. Adakah ahli-ahli politik dan juga parti politik ini
begitu mementingkan diri ataupun tidak melihat kepada apa iktibar yang telah terjadi sama ada pilihan raya negeri ataupun pada pilihan raya umum ke-15 yang melihat kepada polarisasi yang begitu jurangnya, begitu melebar berlaku setiap kali pilihan raya berlangsung. Fakhur Razi? Ya, saya rasa ini satu perkara yang perlu digarap oleh ahli politik ataupun wakil rakyat itu sendiri. Ya. Bahawasanya mandat rakyat ini perlu disekalikan dengan agenda perubahan ataupun agenda yang ingin dilaksanakan dalam tempoh sepenggal. Dan ia satu perkara yang tidak bertanggungjawab apabila setiap kali pilihan raya ia adalah seperti seolah-olah ingin menukarkan kerajaan pada pertengahan penggal, akhir penggal dan sebagainya. Dan kita harus melihat aspek-aspek yang pernah kita lalui sebelum ini ketika tahun 2020 di mana di pertengahan COVID-19 itu sendiri kita melihat pertukaran kerajaan di peringkat pusat, pertukaran kerajaan di peringkat negeri yang hanya memberi kegusaran kepada rakyat bagaimana mereka ingin melalui kehidupan pada masa mendatang dengan kerajaan negeri yang bertukar, tidak stabil dan sebagainya. Dan ini saya rasa satu pengajaran yang paling penting buat semua pihak termasuklah rakyat bahawasanya ini bukan sekadar mandat bukan sekadar satu tempoh yang disukai kerana kita ingin memenangkan pihak yang kita menyokong, tetapi mandat itu perlu dilihat dari sudut aspek yang lebih luas, dari sudut aspek yang menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara maupun negeri itu sendiri. Kerana cabaran yang kita ada pada masa akan datang bukan sekadar domestik, bukan sekadar tentang pertukaran kuasa akan menyelesaikan sekali, tetapi terdapat cabaran-cabaran di peringkat antarabangsa juga yang memerlukan kita bersatu padu untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama. Meskipun pendekatan mungkin berbeza, pembangkang punya pendekatan berbeza, kerajaan punya pendekatan yang terbaik ataupun pendekatan yang perlu disesuaikan. Tetapi kita tidak boleh menidakkan bahawasanya kita perlu sampai ke satu misi di mana kita mahukan negara kita stabil, kita mahukan ekonomi kita kukuh dan kita mahukan kestabilan politik ini benar-benar diterjemahkan di peringkat antarabangsa itu juga. Okey, mungkin selepas ini saya nak melihat kepada antara yang menjadi tunjang utama agenda reformasi yang perlu diberi tumpuan, khususnya apabila kita bercakap tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Gabungan Bersih, iaitu berkaitan dengan Akta Penggal Tetap Parlimen supaya Parlimen yang ke-15 ini dapat berjalan sepenggal penuh sehinggalah tarikh akhir ataupun tarikh luputnya iaitu 18 Disember 2027 dan juga beberapa lagi agenda-agenda reformasi yang disebutkan oleh Gabungan Bersih dan Adil ataupun Bersih ini. Dan juga kita melihat kepada apabila kita bercakap tentang perjanjian damai semua parti politik ini bukanlah perkara baru, pernah dilaksanakan seumpamanya pada pentadbiran Perdana Menteri yang sebelumnya iaitu pada Perdana Menteri yang ke-9. Adakah perkara ataupun agenda yang sama boleh dilakukan ataupun boleh ditambah baik? Semua ini kita akan bincangkan selepas ini. Kita berehat seketika. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi dan sudah tentu kita nak meneruskan diskusi berkaitan dengan pasca pilihan raya negeri 6 negeri memilih, tetapi untuk waktu ini mungkin ada yang terlepas berkaitan dengan laporan berita mengenai Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mana mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu yang baharu bagi penggal kedua yang mana yang berlangsung istiadatnya berlangsung di Istana Syarkiah di Cindering di Kuala Terengganu. Ahmad Samsuri yang mana umurnya 53 tahun yang juga adun Rurendang melafazkan sumpah memegang jawatan tersebut di hadapan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin pada pukul 3.18 petang dan turut berangkat pada istiadat pensyaratan pelantikan Menteri Besar dan melafaz sumpah jawatan ialah Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan dan Tengku Muhammad Muaz Sultan Mizan Zainal Abidin. Laporan lanjut anda boleh terus ke astroawani.com, ada kami muat naik berkaitan dengan artikel Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Terengganu. Baik, kita nak memberi dan juga nak menyambung fokus diskusi bersama dengan Fakhur Razi Rashid, penyelidik kanan Merdeka Center. Mungkin pada waktu ini antara yang diberi tumpuan dalam kenyataan media
yang dikeluarkan oleh Gabungan Bersih sudah tentu adalah berkaitan dengan gesaan dan juga penetapan Akta Penggal Tetap Parlimen supaya Parlimen ke-15 ini perlu ataupun sepatutnya berjalan sepenggal penuh sehinggalah 18 Disember 2027. Mungkin sedikit pandangan daripada Fakhur Razi, ini bukan perkara baru disuarakan khususnya daripada Bersih dan juga pemerhati politik termasuklah Fakhur Razi. Mungkin pada waktu ini seberapa pentingnya penetapan akta seperti ini perlu dilakukan untuk memastikan kestabilan politik sehinggalah tarikh tamat ataupun sehinggalah penggal penuhnya berakhir untuk Parlimen ke-15 ini, Fakhur Razi? Dalam keadaan sekarang, saya fikir perkara ini perlu dibincangkan segera oleh kedua belah pihak. Kerana sesegera mungkin reformasi yang kita ingin lakukan, apa yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi itu sendiri adalah kestabilan politik. Jadi saya lihat akta menetapkan tarikh pilihan raya ataupun untuk memastikan dia berjalan selama sepenggal ini adalah satu perkara yang besar dan melengkapi reformasi yang lain. Contohnya seperti pindahan pelbagai untuk menghalang wakil rakyat bertukar parti dan sebagainya. Dan ini adalah satu komplimen yang baik. Dan perkara ini bukan, akta tetapkan tarikh pilihan raya ini bukan sekadar berduduk ataupun duduk secara tunggal itu sendiri atau tidak bergerak, kerana ia akan diselaraskan dengan beberapa pindahan ataupun beberapa perubahan yang saya fikir agak signifikan. Contohnya seperti pemantapan ataupun pelaksanaan yang lebih baik bagaimana fungsi badan perundangan dari segi Parlimen, Dewan Rakyat, dan disentuh juga oleh Bersih tentang Dewan Negara, dan kemudian disentuh tentang Dewan Undangan Negeri. Itu perlu berlaku untuk memastikan politik yang kita ada ini bukanlah sekadar statik, bukanlah sekadar hanya tertumpu kepada perebutan kuasa ataupun menolak kerajaan, tetapi lebih kepada perkara yang boleh dilakukan secara dua partisan. Dan kalau kita lihat pada hari ini, politik kerjasama antara pembangkang dan kerajaan ini bukanlah satu perkara yang saya rasa agak janggal ataupun agak aneh, kerana ia telah berjaya dilaksanakan sewaktu kita berhadapan dengan COVID-19 dan berjaya dilaksanakan ketika pentadbiran Perdana Menteri sebelum ini. Dan saya fikir ini adalah satu peluang terbaik kedua-dua pihak untuk memastikan mereka ini komited untuk memastikan kestabilan politik negara itu sentiasa terjamin. Dan apabila pelaksanaan akta ini dilaksanakan pada tempoh terdekat ini, sudah pasti ia akan memberi lebih keyakinan kepada rakyat untuk mempercayai institusi politik yang selama ini digambar-gemburkan dengan kehilangan modal ataupun kehilangan nilai-nilai politik untuk menghormati mana rakyat, dan seterusnya akan memastikan dari sudut aspek ekonomi, pelaksanaan ekonomi, pelaburan itu dapat berjalan dengan lancar. Selepas kita melihat kepada agenda reformasi untuk penetapan ataupun akta penetapan penggal penuh ini, perkara-perkara ataupun agenda reformasi lain yang seringkali juga diutarakan sudah tentu terkait tentang akta perdanaan politik, memperkukuhkan atau memperkasakan peranan Dewan Negara, reformasi Jabatan Pegawai Negara AGC dan juga SPRM, dan juga reformasi SPR supaya agar badan ini menjadi bebas, adil dan diperkasakan dan dipertanggungjawabkan ke Parlimen. Mungkin pada waktu ini seringkali kita melihat kepada gesaan untuk kerajaan yang memerintah pada waktu ini ataupun pada waktu tersebut untuk melaksanakan agenda reformasi tersebut. Bagaimana Fakhur Razi melihat kepada penglibatan dan juga kerjasama oleh pihak pembangkang ataupun parti-parti politik lain untuk melaksanakan sama agenda reformasi ini, Fakhur Razi? Saya melihat kita banyak meneraikan agenda reformasi ini, dan saya lihat Kerajaan Perpaduan mempunyai komitmen untuk membuka ruang yang lebih banyak untuk pembangkang berpartisipasi dalam proses membuat dasar, proses membuat keputusan, maupun proses check and balance itu sendiri. Cuma saya melihat sudah sampai masanya pihak pembangkang juga menumpukan peranan mereka yang lebih baik dalam melihat perubahan dasar ataupun menambah baik perubahan dasar kerajaan itu sendiri. Kerana apabila kita mempunyai pembangkang yang kuat dalam membahaskan dasar dan sebagainya, ia memberi satu tekanan yang baik kepada kerajaan sedia ada berkhidmat ataupun memberi dasar yang lebih baik, bukan sekadar biasa-biasa saja.
Tetapi pada hari ini apa yang saya dapat lihat, pembangkang hari ini setiap kali berada dalam parlimen dan pilihan raya, perkara dan naratif mengenai usaha-usaha untuk menggugat kestabilan politik itu agak vokal, dan ini memberi satu, saya rasa, panggilan ataupun satu perkara yang perlu diambil serius oleh pihak kerajaan dan rakyat untuk memastikan politik itu mempunyai had, dan setiap reformasi yang dibuat ini bukan sekadar untuk melaksanakan sekadar kosmetik semata-mata, tetapi ia untuk mengekang ahli-ahli politik supaya setiap apa yang dilakukan itu mempunyai nilai dan batasnya sendiri dan tidak boleh melangkaui perkara-perkara tertentu yang boleh mengugat kemakmuran dan kestabilan politik negara. Dan saya lihat pada kali ini ia juga amat penting kepada Dewan Undangan Negeri memainkan peranan bekerjasama dengan pihak pembangkang. Walaupun kalau kita lihat di beberapa negeri ada majoriti terlalu besar, tetapi ia haruslah menitik beratkan bagaimana aspek check and balance ini perlu berlaku. Saya bagi contoh di mana apabila selepas pilihan negeri Johor pada tahun 2022 dilaksanakan, meskipun Kerajaan Barisan Nasional mempunyai majoriti yang agak selisih di dalam Dewan Negeri Johor, tetapi mereka juga memberi peranan kepada parti pembangkang untuk memberi idea dan melaksanakan beberapa cadangan yang telah dibincangkan selepas PRNO. Dan pada masa yang sama mereka juga telah memberi sedikit peruntukan ataupun peruntukan kawasan, pejabat dan sebagainya untuk memastikan peranan wakil rakyat pembangkang itu pun dapat dilaksanakan di kawasan mereka, bukan sekadar di tempat-tempat wakil rakyat di pihak kerajaan itu sendiri. Dan saya rasa ini adalah contoh terbaik bagaimana kita harus melihat reformasi itu bergerak sekali dengan impaknya kepada rakyat, bukan sekadar reformasi yang disenaraikan, tetapi akhirnya impak itu tidak dapat dirasai oleh golongan terbanyak. Fakhrul Razi, nak melaksanakan agenda reformasi dan juga bagaimana nak memperkasakan peranan ataupun fungsi pembangkang itu, dan juga kita nak bercakap tentang bagaimana nak merealisasikan MOU ataupun perjanjian persefahaman ataupun perjanjian damai antara parti-parti politik ini, siapa yang wajar ataupun siapa yang perlu berlapang dada untuk memulakan langkah pertama dalam soal nak meredakan suhu politik pada ketika ini? Siapa yang perlu memulakan langkah itu, dan juga apa keutamaan yang perlu diberikan selain pada melihat kepada 10 reformasi yang dinyatakan oleh Bersih ini, apa yang perlu menjadi keutamaan dan penambahbaikan dalam perjanjian damai antara kedua-dua antara pihak-pihak ataupun parti-parti politik ini? Saya fikir kedua-dua belah pihak perlu membuat langkah pertama kerana kita tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Perkara ini penting kerana perjanjian MOU, kalau kita lihat susul galur perjanjian MOU yang dilaksanakan sebelum ini juga adalah dimulakan oleh pihak kerajaan itu sendiri, tetapi lebih baik sekiranya kedua-dua belah pihak memainkan peranan penting untuk membuat langkah pertama dengan menambah baik MOU yang saya fikir pernah menjadi satu model ataupun kerangka sebelum ini. Saya berikan contoh tentang bagaimana MOU ini yang sebelum ini dapat memberi impak kepada ahli parlimen atau wakil rakyat. Kalau kita lihat MOU sebelum ini, dia memberi satu laluan ataupun satu kestabilan politik kerana ia adalah situasi menang-menang, 50-50. Dan saya rasa benda ini boleh ditambah baik apabila terdapat perbincangan yang terbuka apabila antara kerajaan perpaduan ataupun kerajaan hari ini dengan kerajaan dengan pembangkang itu sekalipun, untuk memastikan setiap pelaksanaan ataupun reformasi institusi itu dapat dilaksanakan untuk melihat, bukan untuk melihat siapa yang ingin berdominasi, tetapi ingin mencapaikan keseimbangan di dalam pelaksanaan ekonomi maupun dalam pentadbiran politik itu sendiri. Okay, baik, terima kasih Fakhrul Razi Rashid, penyidik kanan Merdeka Center, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada susulan kenyataan media yang dikeluarkan oleh gabungan Bersih ataupun gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, yang mana menggesa Kerajaan Perpaduan dan juga gabungan Parti Politik Perikatan Nasional untuk bersama-sama melaksanakan ataupun merealisasikan perjanjian damai parti politik, antara lain inisiatifnya untuk meredakan ketegangan suhu politik dan juga antara lain sebagai
sebagai gejatan politik untuk melihat kepada untungnya, bukan kepada kedua belah pihak semata-mata, tetapi untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzizin, salam hormat.